Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quranul Karim banyak memaparkan ataupun menceritakan tentang kisah-kisah yang pelik, dan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini merupakan juga peristiwa yang pelik yang dirakamkan dalam Al-Quranul Karim. Antara peristiwa yang pelik yang ada dalam Al-Quranul Karim, tuan-tuan pernah dengar tentang tongkat Nabi Musa yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Nabi Musa, dan tongkat tu dijadikan sebagai mukjizat ketika mana dia lemparkan tongkat tu kepada ulang-ulang yang dimainkan oleh tukang-tukang penyihir di saat itu. Tongkat dia tu jadi ulang yang paling besar dan memakan ulang-ulang yang lain. Yang ni benda yang pelik. Kita duk nampak tongkat, tiba-tiba jadi ulang. Yang kita tahu, nampak tongkoi kayu, rupanya boya. Yang tu tak pelik. Tapi yang ni tongkat, tiba-tiba jadi ulang. Dan juga benda yang pelik juga dengan tongkat itu juga. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Musa membelah laut, dengan belahan tongkat dia belah laut tu, terbelah laut, dan Nabi Musa dengan golongan Hawariyun mereka berjalan melalui di antara celah-celah laut tu. Yang tu juga pelik. Dan cerita tentang unta Nabi Saleh yang keluar daripada batu, yang tu juga cerita yang pelik. Dan tuan-tuan juga pernah dengar cerita yang pelik, iaitulah ketika mana Nabi Allah Ibrahim AS dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyembelih anak dia. Dia kata, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia kata apa? Dia kata, wahai anak aku dapat hidayah, aku dapat wahyu daripada Allah Ta'ala dalam mimpi aku semalam supaya menyembelih kamu. Apa pandangan kamu? Maka apa kata anak tu? Dia kata, if'al ma tu'mar. Wahai bapa aku, silakan buat apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu, silakan buat. Maka tatkala Nabi Allah Ibrahim AS nak sembelih anak dia Ismail, dan di saat itu Allah Ta'ala mendatangkan biri-biri kambing, dan Nabi Allah Ibrahim dia menyembelih kambing itu. Dan bermula daripada itulah amalan kita melakukan amalan korban. Dan itulah di antara dia. Dan cerita yang pelik juga, walaupun tentang tongkat Nabi Musa pelik, Nabi Musa belah laut itu pelik, tentang unta Nabi Saleh itu pelik, tentang kambing biri-biri yang mai tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan kepada Nabi Ibrahim itu juga pelik. Begitu juga dengan cerita Isra' dan Mi'raj, dia juga cerita pelik. Tetapi persoalan dia, cerita yang saya sebutkan tadi, tongkat Nabi Musa, apa semua hak saya sebut tadi ni, semua benda tu dapat dipercayai oleh manusia. Tetapi ketika mana cerita tentang Isra' dan Mi'raj, tak semua orang dapat mempercayainya. Dan inilah yang terjadi kepada zaman baginda Nabi SAW. Waktu Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan, dalam sebuah hadis Nabi kata, aku berasa berat sangat. Nabi kata, berat sangat-sangat untuk aku nak cerita benda ni kepada kaumku. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Tuhan kata, Muhammad, silakan pesanlah kepada orang-orang yang berada berdekatan dengan kamu cerita tentang ni. Sebab tu Nabi SAW memulakan cerita tu dengan apa?
dengan dia menyatakan kepada kaum dia beradik dia apa semua, dia kata di belakang bukit ini ada tentera yang akan menyerang Mekah, adakah kamu percaya di saat itu? Mereka pun kata percaya Muhammad pasal hang memang tak pernah berbohong. Tetapi ketika mana Nabi SAW menceritakan Isra' dan Mi'raj, maka di saat itu di kalangan umat Islam sendiri terpecah tiga. Yang pertama, orang yang memang duk berasa ragu-ragu dengan Nabi Muhammad, duk tentang Nabi Muhammad. Walaupun dia masuk Islam, walaupun dia bersama dengan Islam, tetapi dia berasa ragu-ragu. Bila dengar cerita macam ni, terus dia tinggal Nabi SAW. Dia kata, aku kata dah kat hampa, dia ni bukan betul ingat pun. Jangan duk percaya pada serban dia, jangan duk percaya kepada jubah dia, jangan duk percaya kepada janggut dia. Dia ni bukan boleh percaya. Ni satu golongan ni. Golongan yang kedua yang 50-50. Percaya tak percaya, percaya tak percaya, bila dengar macam tu, terus dia meninggalkan Nabi SAW. Dan golongan yang ketiga, yang betul-betul hati mereka itu ada iman, beriman mereka itu kepada Nabi SAW, dan di antara dia adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia terus menyatakan, aku beriman dengan Nabi, apa yang disebutkan oleh Nabi aku percaya. Dia pergi tanya dia Abu Bakar, hang percaya tak Nabi Muhammad semalam ni dia pergi ke Masjidil Aqsa, lepas tu dia naik ke langit, pagi ni dia duduk ada dah di Mekah ni. Nabi Muhammad tanya, Abu Bakar tanya kepada mereka, siapa yang cerita ni? Dia kata Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang cerita, sadaqa qad sadaqa, dia telah benar, kata Abu Bakar As-Siddiq, dia benar. Bukan takat pergi ke langit saja malam, malah kalau dia keliling dunia satu malam pun aku akan percaya. Sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq dia digelar sebagai As-Siddiq, kerana orang yang benar dan membenarkan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Pasal apa peristiwa Isra' dan Mi'raj ni orang tak boleh nak percaya? Pasal apa tuan-tuan sekalian? Kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang orang tak nampak, hanyalah Nabi SAW sahaja yang nampak. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, Tuhan kata, apa yang telah kamu lihat, wa ma ru'ya, apa yang telah kamu lihat wahai Muhammad, wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Muhammad, apa yang telah kami tunjukkan kepada kamu ni, kalau kamu cerita kepada orang, benda tu akan menjadi fitnah ke atas kamu. Orang akan lawan, orang tak percaya. Siapa tak percaya tuan-tuan? Kerana orang mengukur peristiwa Isra' dan Mi'raj itu menggunakan akal mereka, bukan menggunakan iman yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Kita pun tuan-tuan sekalian, kalau duduk di zaman tu, di waktu tu, belum tentu lagi kita nak ikut yang belah mana. Lah ni pasal dah kita lahir-lahir ni celik-celik Islam, lepas tu duduk dengar cerita Isra' Mi'raj daripada halus sampai ke besar, sampai ke tua lah kita duduk dengar cerita tu kan. Dulu ni orang tua dulu dia kata baca Mi'raj, orang kata. Dia tak bagi ceramah Isra' Mi'raj. Dia kata, malam ni ada ni baca Mi'raj ni kan. Mi'raj tu tak tahu dekat Padang Maksirat kot. Baca Mi'raj bunyi pun. Kita pun bacalah kitab Kifayatul Muhtaj ni tuan-tuan sekalian. Saya bawa kat kitab ni saja nak tunjuk kat tuan-tuan. Tuan-tuan pun pernah tengok kitab ni. Bacalah tok-tok guru kita dulu ni, baca daripada kulit ke kulit tuan-tuan sekalian. Tapi yang ni menggunakan bahasa yang lama lah. Dan kitab ni pun tahun lepas alhamdulillah kita berjaya khatam di masjid Masjid Kampung Lembah, di Gua Tuan Syed, di Masjid Lahak Minyak, lepas tu Surau Haji Azid, Gua Kepah. Alhamdulillah kitab ni kita berjaya tuan sekalian khatam kitab ni. Tapi bahasa dia bahasa lama lah. Kitab yang dikarangkan oleh Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani, bahasa-bahasa lama. Lah kali ujung-ujung kitab ni dia cerita tentang berbekam. Baraba ka mim. Silap baca dia bunyi birabbikum. Kan ada dulu kan kita baca-baca hendaklah kamu birabbikum, kerana birabbikum. Kan saya pernah cerita dalam kuliah kita. Dalam kitab ni tuan-tuan sekalian. Saya tuan-tuan tahu sejak pandai duk mereka pula. Lagi pakat mai baca tengok saya nak bunyi lagu mana. Kan panunta dia pergi bunyi punat punggah. Kan kan
Dia kata, oh punat syurga. Dia kata, mampui. Orang baca pintu syurga, dia punat syurga. Elok. Baik. Hadirin mukminin rahimakumullah. Malam ni dengan kesempatan yang ada, tuan-tuan, saatnya ikut. Sebab tuan-tuan pun pakat duk kenyang habis dah. Kalau tidak, waktu maghrib, bila kita ceramah lama, dia tak lapang ni. Kan? Lah ni lepas Isya kita ceramah, dah kenyang dah. Kenyang bila nak balik tau. Dia nak balik pula dah. Kan? Tadi duk nampak cantik dah, hujan dia turun lebat. Ni hujan seriat dah, saya pun puasa seriat ni. Kan? Sebab tuan-tuan duk tengok di luar. Baik. Baik, tuan-tuan, cerita tentang Isra' dan Mi'raj ini juga dirakamkan dalam dua surah. Yang pertama surah Al-Isra' ataupun disebut sebagai surah Bani Israel, dan yang kedua disebut dalam surah An-Najmi ayat 1 sampai 18. Dua tu. Dan banyak yang lain diceritakan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berlakunya Isra' dan Mi'raj ini? Berlakunya Isra' dan Mi'raj ini, tuan-tuan sekalian, menjadi perbezaan di kalangan para ulama. Antara dia yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad. Dia mengambil sumber dia daripada Aisyah radhiyallahu taala anhu dan juga Ummu Hani dan juga Ibnu Abbas. Dia menyatakan Isra' dan Mi'raj itu berlaku pada 17 Rabiul Awal. Lah ni bulan apa tuan? Bulan Rejab. Jadi bulan Rabiul Awal tu kena sambut Isra' Mi'raj. Yang tu pandangan yang pertama. Manakala Ibnu Jauzi dia menyatakan peristiwa ini berlaku setelah 18 bulan sebelum daripada hijrah. Dan menurut As-Sudi, dia ambil daripada Abu Rabi'ah bin Salim, dia menyatakan Isra' dan Mi'raj itu berlaku ketika mana di dalam bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah. Dan seterusnya Ibrahim Al-Harbi, dia menyatakan bahawa dalam kitab ada Syarhus Sirah, menyatakan bahawa Isra' Mi'raj berlaku dalam Rabiul Akhir. Banyaklah lagi tuan-tuan cerita tentang bila berlakunya Isra' Mi'raj ni. Dalam ni ada sampai 10 pendapat. Dan pendapat yang kita pakai kata terjadi pada 27 Rejab adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abdil Bar yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab dia Ar-Rawdah. Peristiwa ini terjadi pada malam 27 Rejab. Persoalan dia tuan-tuan sekalian, bila pun tak ada masalah. Jangan duk bergaduh bila nak berlaku. Yang penting apa intipati yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam surah Bani Israel ayat yang pertama, tuan-tuan pun selalu duk apa? Allah Ta'ala sebut, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat tu, ayat yang pertama. Yang ni kita duk dengar selalu dah. Apa maksud dia tuan-tuan sekalian? Subhana. Subhana ni maksud dia apa? Kalimah tasbih. Kan kita duk sebut lepas sembahyang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa maksud subhanallah itu? Maha suci Allah. Maha suci tu maksud apa tuan-tuan sekalian? Suci daripada sifat-sifat kelemahan. Suci daripada perbuatan-perbuatan yang menyamakan dia dengan makhluk. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dia suci daripada semua tu. Dia bebas daripada semua tu. Jadi Tuhan tidak sama dengan mana-mana makhluk. Walaupun dalam ayat Al-Quran banyak menceritakan tentang tangan Allah Ta'ala, tentang wajah Allah Ta'ala, kan? Lepas tu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ataupun disebut sebagai ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samak-samak yang kita pun tak tahu. Ayat tu Tuhan kata yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu ayat tu lah. Jadi kita nak sucikan, kita nak tasbihkan Allah Ta'ala daripada menyamakan tangan kita dengan tangan Allah Ta'ala. Jangan tuan-tuan kata, oh tangan Tuhan dia lebih kurang kita kot. Dah. Sebab Imam Malik ketika mana ditanya tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ta'ala bersemayam di atas arash. Allah Ta'ala duduk di atas arash. Apa maksud duduk tu? Apa maksud bersemayam di atas arash tu? Adakah duduk macam mana saya duduk? Adakah duduk macam mana tuan-tuan duduk? Apa yang dijawab oleh Imam Malik bila orang tanya macam mana cara istawa, macam mana cara duduk?
Imam Malik kata al-istawa'u ma'lum wal kaifiyatu majhul wa su'alu anhu bid'ah. Dia kata kalau duduk semua orang faham duduk tu macam mana, tetapi kaifiat cara duduk itu majhul, tak ada siapa tahu macam mana Allah Ta'ala duduk. Wa su'alu anhu bid'ah, dan soal-soal seperti itu tidak digalakkan. Benda tu tak boleh nak tanya, biar pergi kat Allah Ta'ala. Kalau kita tanya betul-betul, apa faedah kat kita? Kita tanya, Ustaz, Tuhan ada tangan tak? Ada. Lepas tu Tuhan nak buat apa dengan tangan tu? Tak saja tanya, tak ada faedah apa pun. Ustaz, apa nama muka Tuhan? Tuhan ada muka? Kita kata ada kalau ayat Quran kata. Lepas tu awaknya kalau hantar kata Allah Ta'ala ada muka? Tak saja. Tak ada apa pun tuan. Sebab tu dia kata as-su'alu anhu bid'ah. Soal-soal tentang Allah Ta'ala tak payah tahulah. Cukuplah Allah Ta'ala sebut. Kata benda tu ada pada dia. Jadi kalimah subhanallah ataupun kalimah tasbih ni Allah Ta'ala tunjukkan supaya kita mentasbihkan dia, kita mensucikan dia. Dan kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, apabila bertemu dengan kalimah-kalimah tasbih, sabbahalillah, kan tuan-tuan pernah dengar ayat tu dalam surah Jumaat pun, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil kan ayat tu Allah Ta'ala sebut kan yusabbihu, kan ayat-ayat yang tasbih tu. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang tafsir Al-Quran, dia kata ayat selepas itu akan menceritakan benda-benda yang mengagumkan kita, benda-benda yang ta'ajub. Itu maksud dia ayat tu. Dan kalimah subhana ni selalunya bila kita tengok benda-benda yang ta'ajub, kita akan sebut subhanallah. Kan tuan-tuan? Tuan-tuan tengok kilat, apa yang tuan-tuan sebut? Subhanallah. Tuan-tuan pernah sebut alhamdulillah lah. Tengok kambing tadi, alhamdulillah. Kan? Tengok kilat, alhamdulillah. Kena kita. Hangui. Tuan-tuan sekalian. Tengok Allah subhanallah. Kan kita duk sebut macam tu. Sebab apa? Kita nak menyucikan Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala. Dan benda ni benda yang ta'ajub, yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita. Baik. Tuhan kata apa? Pasal apa ayat ni dimulakan dengan subhana? Kerana ayat selepas dia. Ayat apa selepas dia? Allazi asra bi'abdihi laylan. Tuhan nak abang kata semua ni kerja aku. Apa kerja aku ni? Allazi asra bi'abdihi layla. Akulah yang membawa akan hamba aku. Itu maksud dia macam tu. Hamba nak kena faham macam tu. Tu Allah Ta'ala nak abang kat kita tu. Nak kena faham ayat ni apa? Bukan Muhammad yang berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lepas tu naik ke langit, mi'raj ke langit. Bukan Muhammad pergi sendiri. Tetapi allazi asra. Akulah yang bawa dia. Tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala yang bawa Nabi Muhammad, Allah Ta'ala ni dia tidak terikat dengan masa. Tidak, tuan sekalian. Sebab apa? Sebab dia yang buat masa. Kita terikat dengan masa. Sebab kita ni tuan-tuan berada dalam zon makhluk. Bila zon makhluk ni Allah Ta'ala jadikan waktu kepada kita, kita terikat. Kan? Nak ceramah malam ni pun dekat pukul 10, pukul 11. Terikat, tuan sekalian. Saya bukan boleh duk kunci lock masa tu. Tekan-tekan button ke apa-apa, dia jadi seminit tu pasal sampai sejam, betul sekalian. Kan? Jadi tak ada, bukan tugas kita. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan akan hamba dia. Di sini ada perkataan asra. Kalau berjalan ataupun memperjalankan, maksud dia perkataan asra itu memang digunakan pada waktu malam. Boleh faham tuan sekalian? Pada waktu malam selalunya kita guna untuk nak musafir. Kalau kita nak abang musafir pada waktu malam, tuan-tuan sekalian, kita menggunakan perkataan. Kata Nabi Kuala Lumpur bila? Malam ni. Kan? Kadang-kadang ada orang guna Kuala Lumpur bila? Pi sayup-sayup sikit. Sayup-sayup sikit. Sayup-sayup tu maksud dia apa? Mungkin malam. Tuan sekalian. Tak ada lah orang kata pi sayup-sayup sikit siang tengah hari, tak ada sekalian. Kan sayup-sayup malam lah. Ayat ni, asra ni, perkataan ni memang digunakan untuk menunjukkan pada waktu malam. Boleh faham tuan sekalian? Kalau siang tak guna perkataan tu. Mungkin menggunakan perkataan zahaba ke, telah pergi ke, tu perkataan tu. Tapi kalau malam, asra bi'abdihi, yang memperjalankan akan hamba dia. Dalam ayat ni Tuhan kata memperjalankan akan hamba dia.
Perkataan abdun, perkataan hamba, abdihi itu dia ada dua unsur. Yang pertama disebut sebagai ruh, yang kedua jasad. Boleh faham tuan sekalian? Yang pertama ruh, yang kedua jasad. Pasal apa Tuhan guna perkataan hamba ni? Kerana yang pertama ruh, yang kedua jasad. Ada golongan yang menyatakan bahawasanya Isra' dan Mi'raj ini hanyalah berlaku ruh Nabi Muhammad saja. Kan bila Nabi Muhammad cerita kata semalam aku pergi sana pergi sini, dia kata yang tu mimpi ya, dia kata. Dia kata macam tu. Kalau mimpi sudah pastilah Allah Taala tidak akan menggunakan perkataan abdun. Mungkin Tuhan akan menggunakan perkataan asra bi ruhihi, memperjalankan akan ruhnya. Tu baru kira malam. Boleh faham tuan sekalian berat sikit kita mengaji malam ni. Kan? Jadi perkataan hamba tu, abdun, dia ada yang kata unsur ruh dan juga unsur jasad. Kerana memang Nabi SAW diperjalankan dalam keadaan dia sedang. Badan dia pun berjalan, ruh dia pun berjalan. Tuan-tuan, kalaulah Nabi Muhammad seperti mana ada dakwaan yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW itu diperjalankan daripada ruh dia, sudah pastilah tidak berlakunya fitnah ke atas Nabi. Orang pun takkan kata. Abu Jahal pun dia tak nak maki Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat yang mana 50 tadi ni dia tak ada fitnah kat mereka. Pasal Nabi Muhammad turun-turun cerita, dia kata semalam aku mimpi semalam. Kan Jibril bawa aku pergi naik atas Sidratil Muntaha, jumpa Tuhan apa semua. Mereka pun gelak kata kami percaya. Mak pasal apa? Pasal kami pun mimpi lagi teruk pada tu. Tak nampak tak? Maknanya kalau kita habaq kata kita mimpi, ada orang nak kata kita gila tak? Saya lah kalau saya kata tuan-tuan semalam lah tuan-tuan, saya minum teh dengan Bill Clinton. Tuan-tuan kenal Bill Clinton? Lama tak pernah dengar nama dia kan? Kan? Minum tahu nama saya minum di California. Terus cerita lagu tu. Oh ya ke pukul berapa? Dia kata itulah saya pun tak perasan, tapi saya lena tu pukul 12. Rasa dalam pukul 3 pagi kot saya minum dengan dia. Tuan-tuan nak kata saya gila? Apa ustaz ni dah lah tak makan kambing malam ni, tak makan tuan sekalian ni, tuan-tuan yang makan tak makan kambing jadi gila pula. Ada tak ada tuan-tuan nak kata kata apa betul dia tak ada fitnah lah. Pasal apa? Pasal mimpi. Kalau mimpi ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pun boleh mimpi duk nikah seorang lagi, betul tak? Tu cerita mimpi tu. Tengok-tengok main esok duk cerita semalam aku habis-habis akad nikah apa semua, tangkap gambang apa semua. Nikah siapa? Dia tak nikah baru dia. Oh ya ke? Kenuri bila kenuri tak buat lagi, cuma akad nikah. Bila? Tengah malam kita kata tak mana dalam mimpi. Buang masa aku ya. Orang anda sekarang. Orang tak kata kita gila tapi kalau menikah sungguh tengok. Kan? Dia nak share. Bukan kata gila, dia nak share anda sekalian. Allahu akbar. Dia tak ada fitnah. Tapi dia jadi fitnah pasal apa? Pasal menggunakan roh dan juga jasad. Allahu akbar. Lepas tu pula perkataan selepas daripada tu bi'abdihi laila. Tadi tuan-tuan saya habaq kat tuan-tuan perkataan asra itu memang digunakan untuk perjalanan malam. Betul tak betul? Pasal apa Allah Taala tambah lagi satu yang ni disebut sebagai zaraf hal disebut dalam bahasa Arab, dia kata hal, keadaan. Maknanya malam. Tidakkah ada dua perkataan malam di situ? Telah memperjalankan pada waktu malam akan hambanya pada waktu malam. Tuan-tuan nampak tak? Ada dua perkataan malam. Takkan Al-Quran nak membaziang? Takkan Tuhan dia tak erti tata bahasa? Kita pun kita habaq kan? Kalau kita kata petang ni aku nak pi kepala batas, petang ni dua kali disebut. Kata ni gagak buat. Orang kata gitu kat kita. Betul tak? Kalau kita kata petang ni aku nak pi kepala batas, cukup orang faham dah. Tapi pasal apa ada dua perkataan di situ? Petang ni aku nak pi kepala batas, petang, waktu petang. Sama macam ayat ni. Allah Ta'ala pada waktu malam memperjalankan hamba dia pada waktu malam. Kan dua kali. Tuan-tuan nampak tak benda tu? Tobat tak nampak pasal tak ada Quran dah kat saya. Kan? Baik. Tapi tuan-tuan nampak lah ayat tu. Pasal apa guna macam tu? Baik tuan. Kata ulama di antara dia Profesor Dr. Quraish Shihab, dia ni seorang mufassir Al-Quran. Dia kata Allah Ta'ala letak juga perkataan lailan di situ menunjukkan bahawa perkara itu ataupun perjalanan itu berlaku dalam keadaan waktu yang singkat.
Dia bukan sampai separuh malam, bukan dia tuan sekalian. Dia bukan separuh malam, tetapi dia berlaku dalam sikit daripada malam, sikit saja daripada malam. Ini berdasarkan kepada hadis. Ada sebuah hadis, walaupun hadis ni menjadi pertikaian ulama. Nabi SAW ketika mana tempat tu Nabi diisrakan, waktu tu Nabi duduk di rumah Ummu Hani. Kan ada banyak hadis lah. Kata ada hadis Nabi duduk bersandar dekat Kaabah, kan. Dan hadis ni cerita apa? Cerita kata Nabi duduk di rumah Ummu Hani. Ummu Hani binti Abi Talib. Ummu Hani binti Abi Talib. Ummu Hani ni siapa? Dia ni sepupu kepada Nabi SAW. Dia duduk di rumah pak menakan dia, dan di situ ada bantai, ada satu bantai. Nabi sandak di bantai tu, Nabi tak tangan di bantai tu, tuan-tuan sekalian. Lepas tu Jibril mengambil Nabi SAW. Jibril bawa pi belah dada Nabi tu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ada sebut, belah dada, tutup balik, bawa lah pi mana apa semua. Lepas tu mentak balik. Bila mentak balik, Nabi SAW pi pegang bantai dia tu, terasa masih panas lagi hak dia letak badan atas bantai dia tu. Pasal tuan sekalian? Macam tuan-tuan duduk atas kapet ni, tuan-tuan berdiri sekejap, jalan masuk balik, pegang balik tempat kita duduk tu. Oi, panas lagi. Kalau panas ni baru saja kita keluar masuk. Boleh faham tuan sekalian? Dia kita bau pula. Hang kentut. Kalau kentut tu kita lah, kan. Faham tuan sekalian? Itu maksud dia. Jadi itu perkataan lailan, bukan nak abang kata keseluruhan malam, tidak, tetapi sedikit sekelumit daripada malam. Yang ni yang tak masuk akal tau. Okey, baik. Lepas tu Tuhan kata pula, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ni pun, ayat ni pun dia bagi penerangan juga kepada kita. Perjalanan itu berlaku daripada masjid ke masjid. Boleh faham? Masjid ke masjid. Apa maksud masjid, tuan-tuan sekalian? Masjid ni dalam bahasa Arab dia disebut sebagai ismul makan dalam bahasa Arab, tempat. Kalau tempat ni tuan-tuan sekalian, macam kita ni, diambil daripada perkataan sajadah, tempat sujud. Masjid ni tempat sujud, kan? Kalau ikut perkataan yang lain, ibadat kita ni, semayang kita ni sujud saja kah? Semayang kita ada berdiri. Berdiri dalam bahasa Arab disebut sebagai qiyam. Kalau nak abang kata tempat berdiri disebut sebagai maqam. Tahu pasal nak? Maqam. Sebab tu Nabi maqam Ibrahim, kan waktu kita duk tawaf ni disebut sebagai maqam Ibrahim. Sekali tuan-tuan balik pula, alhamdulillah kata aku dan semayang dekat kubur Nabi Ibrahim. Tahu mana kubur Nabi Ibrahim? Dekat makam Ibrahim. Bukan dia, makam tu tempat dia berdiri. Yang tu maksud dia macam tu. Tapi kita lah di sini kita sebut makam, betul tak? Makam ni kita duk kata kubur lah. Tapi kalau betul-betul makam tu adalah tempat berdiri, asal daripada perkataan qiyam. Jadi ada pasal apa masjid ni tuan-tuan tak sebut makam? Nak pergi mana tu? Aku nak pergi makam Sungai Kedok kan? Pasal apa? Pasal dalam semayang kita berdiri tak tuan sekalian? Berdiri. Dan juga disebut sebagai rokok dalam semayang kita. Ada orang sebut nak pergi mana? Nak pergi markak. Markak ni makna dia rokok, bukan mangkak. Tu nak kena bagi faham elok ni. Asal perkataan raka'ah, rokok kalau tempat kita rokok disebut sebagai markak. Lepas tu apa lagi tuan-tuan? Duduk. Dalam sembahyang ada duduk tak? Ada. Duduk asal perkataan jalasa. Kalau tempat duduk disebut sebagai majlis. Sebab tu majlis ilmu semua orang pakat duduk, betul tak tuan-tuan? Tak ada orang berdiri pun. Ada tuan-tuan berdiri dah? Tak ada. Jadi pasal apa diambil daripada perkataan masjid, tak diambil daripada perkataan maqam, tak diambil daripada perkataan markah, tak diambil daripada perkataan majlis. Pasal apa tak diambil daripada perkataan-perkataan tu? Pasal apa guna sujud? Kerana dalam sujud, apa erti sujud? Sujud itu erti kebersamaan. Boleh faham tuan sekalian? Sajadah sujud tu maksud dia sama. Pasal tu ketika mana Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam AS, Tuhan suruh malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Wahai malaikat, Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semua pakat sujud kecuali iblis tak mau sujud. Sujud kepada Adam tu bukan bermakna hang duduk bawah Adam, tidak. Cuma nak abang apa?
Hang bekerja sama dengan Adam. Tu maksud dia tu. Sebab tu masjid tuan-tuan sekalian, semua kita sujud sama ya tuan ni. Ustaz ke, tok guru ke, yang berhormat ke, Perdana Menteri ke, raja ke, sujud di tempat yang sama. Dia tak tuan-tuan sekalian. Ada tak ada TYT ke apa ke, gubernur ke? Gubernur main tiba-tiba dia pergi sujud atas mihrab. Ada tak ada? Atas member. Kan gubernur tinggi sikit pasal dia gubernur. Tak ada. Sujud tempat bijak ni jugalah. Tok imam pun sujud tahun tu. Beza dia tok imam dia kapek tinggi dah sikit. Betul tak tuan sekarang? Sama tuan-tuan sebab sujud. Pasal apa? Nak abang kata masjid kebersamaan. Semua orang sama. Hampa masuk masjid, yang kata jawatan ke, yang kata pangkat darjat, hampa tinggal di luar. Dalam masjid tak ada istilah tu. Kalau ada istilah tu tuan-tuan sekalian, punggah kita. Cuma dia ada apa dalam masjid ni? Orang yang faqih, orang yang alim, orang yang qari. Tok imam dia mesti faqih, tok imam dia mesti alim, tok imam dia mesti qari. Dan khalifah ataupun pengganti dia hak di belakang tu pun mestilah ada, orang kata ada seperti dia juga. Boleh tuan-tuan sekalian, kalau ikut sunnah boleh. Kalau tok imam kali-kali belakang, dia tengok-tengok haduk belakang dia ni orang yang bukan qari. Dia boleh minta ni abang kali pergi tanah, hak sana mai tanah sah sebab dia nampak hak ujung tu qari. Boleh faham? Tok imam boleh buat macam tu. Sebab tu Nabi SAW bila dia kali, dia tengok siapa di belakang dia nak menggantikan dia. Di Sungai Kedah ni kalau tok imam buat macam tu, kawan hak kena ganti tu 80 tahun tak main dah. Aku sikit punya duduk belakang tu, tiba-tiba dia suruh aku pergi duduk ujung. Dia dah budak lagi nak suruh aku. Harun tak apalah kan kalau keluar Harun. Dia tak tahu kan? Sepatutnya kita berasalah, Allah aku kena tegur pergi ke tepi ni pasal apa? Aku tak apa nak boleh ke Fatihah aku. Hang balik bagi boleh bagi elok lah. Yang tu tujuan dia. Betul tak? Pasal apa? Pasal kalau tok imam batal, kawan hak belakang ni nak kena ganti. Kawan nak kena ganti pun dia pun nak kena tahu, nak kena ada ilmu juga. Kan? Tiba-tiba tengah sujud, saya duk abang kat tuan-tuan, saya buat lawak kat tuan-tuan, betul dah? Bukan kata lawak, benda ni jadi semua. Waktu sujud, tok imam batal, tuan-tuan sekalian. Tok imam pula bila batal, dia pun mati kutu juga. Aku nak abang macam mana kat abang umum kata aku batal tau. Nak abang kata, aku kentut jam pula dah kata. Tak biasa-biasa pun dalam kitab Muniatul Musalli ajak macam tu. Dia pun mengkip pelan-pelan jalan pun slow, serupa Pink Panther punya jalan. Jalan slow-slow dia langkah-langkah, lari terus tuan sekalian, lari balik. Hak duduk belakang ni punggah. Hak paling berpeluh kepala lutut siapa dia? Kawan belakang tok imam tu. Aku duduk berasa bayang-bayang tadi ni. Jahanam dah. Dia panggung kepala, tinggal ke sejadah tok imam. Dia nak buat ke mana? Dia nak hut kawan ke? Oh yang parenjak ambil ganti aku Ustaz. Ada nak buat lagu tu ke? Habis semua sembahyang. Dia nak kena pergi ke depan. Macam mana cara dia nak pergi ke depan? Yang tu dia nak kena tahu lah. Yang tu yang perlu faqih, dia perlu alim, dia perlu tahu tentang sembahyang ni. Tu kena duduk belakang tu. Dia nak pergi menyerondoi serupa dengan landak ke apa ke? Kan? Tengok-tengok duduk depan dah tu sekalian. Allahu Akbar, mangkit duduk renyeh yang menyerondoi pergi tu. Nasib baik tak ada CCTV. Kalau ada huduh sangat-sangat sambil duduk menyerondoi tak apa. Kan? Kalau kena warna pink tu sekalian, kan? Duduk tak mau cerita tu. Itu cerita dia. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, tak mana cerita dia tadi? Masjid. Jadi makna dia sama. Dan ketika mana dalam masjid, itu di antara dia. Lebih tu apa tuan-tuan sekalian? Di samping tu juga, masjid ni perkataan dia tidak ada sifat ananiyah, tidak ada sifat keakuan. Keakuan ni maksud apa? Dia tak ada sifat individualisme, tak ada. Sifat aku-aku tak ada tuan sekalian. Tuan-tuan tengoklah siapa yang main bagi wakaf dekat masjid ni. Bila bagi wakaf kat masjid ni, dia tak ada. Kalaulah tidak menggunakan perkataan masjid, dia boleh. Dia kata tiang ni aku bagi wakaf ni, kalau macam ni aku nak buat tiang ni warna merah, dia kata. Hak kau ni bagi makan tiang tu, hang buat warna merah nak. Aku tiang ni tak apa, aku nak buat warna biru. Tuan-tuan, jadi cecam merubah habis-habis kita ni. Kapek tuan-tuan, contoh kapek ni kita boleh buat selari. Pasal apa? Pasal bila masuk ke masjid ni tak ada dah. Hang bagi banyak mana sekalipun, kapek warna ni lah. Dia kata ada, aku nak bagi, aku mau duk tulis nama aku tang ni. Ada tuan sekalian. Kalau ada macam tu, jahanam cecah merebah habis-habis masjid kita. Itu makna dia masjid. Tuhan nak abang apa? Nak pi bertemu dengan Allah Ta'ala, main duduk di masjid, sujud maksud dia apa? Hang kena buang sifat-sifat hang ni. Hang kena buang sifat ego hang apa semua hang kena buang. Itu maksud dia. Lepas tu pula, Tuhan kata,
minal masjidil haram, daripada masjid al-haram. Yang ni pun saya dah cerita kat tuan-tuan pun tahu dah, perkataan haram tu makna apa. Dia bukan macam perkataan haram yang orang Sungai Kedah selalu duk guna tu. Haram ni makna dia yang dihormati. Baik, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kepada Masjid Al-Aqsa. Maknanya pi dulu di Masjidil Aqsa dulu. Pasal apa Allah Ta'ala tak tuih, tuan-tuan sekalian, tak tuih buat naik Nabi SAW kepada langit tu? Tak gaduh nak panjang-panjang cerita ni. Dan benda ni pun ada perbahasan di kalangan ulama tafsir. Dia nak abang apa? Dia nak abang kata yang pertama, kiblat kita dulu sebelum daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Entah. Hak kita duk tala lah ni kan. Tala ni semua ke arah ke Masjidil Haram, ke Kaabah tu. Sebelum ni dia duk Masjidil Aqsa, belah ni tuan sekalian. Belah sana. Jadi kiblat di sana. Sehinggalah Nabi SAW, zaman Nabi pun macam tu. Sampailah Nabi duk panggung kepala, duk tengok atas. Allah Ta'ala tahu, kata Nabi nak kalau boleh kiblat tu mengarah ke arah Mekah, ke arah Kaabah. Sebab itulah Tuhan kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Turunnya ayat tu tuan-tuan sekalian, pakat kalih habis menghadap. Waktu tu tengah dalam tafsir Ibn Katsir kata apa? Nabi bersama dengan sahabat duk semayang asar. Bila kena tukar kalih, kan ada di sana masjid qiblatain, masjid dua kiblat tu, pakat kalih habis tuan-tuan sekalian. Tu yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Baik, itu yang pertama, Masjidil Aqsa, tempat kiblat kita dulu. Yang kedua, Masjidil Aqsa juga nak habaq apa tuan-tuan sekalian? Nak cerita kata Masjidil Aqsa ini adalah di antara 4 tempat mulia yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Kan? Nabi kata apa? Nabi kata, jangan kamu bermusafir, jangan kamu musafir melainkan pi ke tempat ni dulu. Yang pertama disebut sebagai Masjidul Haram, Masjid Nabawi, lepas tu Masjidil Aqsa, tuan-tuan sekalian. Jadi 3 tempat ni disuruh oleh Allah, oleh Nabi SAW. Dan Masjidil Aqsa juga dia di antara tempat yang akan orang kata apa? Yang tidak boleh Dajjal untuk nak masuk antara tempat tu. Dajjal tak boleh nak masuk, termasuklah Masjidil Nabawi dan juga Masjidil Haram. Kan itu di antara dia. Baik. Dan seterusnya Allah Ta'ala sebut allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekitarnya. Sekitarnya apa tuan-tuan? Di Masjidil Haram Allah Ta'ala berkat, di Masjidil Aqsa juga Allah Ta'ala bagi keberkatan. Linuriyahu min ayatina, untuk kami nak tunjuk kepada Nabi SAW tentang tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat ni dia nak cerita apa? Nak tunjuk kat Nabi, nak bawa Nabi berjalan ni pasal apa? Sebab di saat itu Nabi SAW bersedih. Dan tahun tu disebut sebagai Amul Huzni, iaitulah tahun kesedihan. Tuan-tuan kena faham. Ni yang ni juga dia nak abang kat kita, kalau orang bersedih, pilah jalan. Kan? Tuan-tuan bersedih ke? Sedih, pilah jalan mana-mana. Sementara mereka tak tutup pintu sepadan ke. Kan? Mereka buat apa-nama blok sana sini, tak boleh nak jalan dah. Sedih tuan sekalian. Bawa pergi berjalan. Korang-korang balik main Sungai Kedah ni renyeh. Okey dah, alhamdulillah. Dah berjalan dah. Ambil tuan-tuan sekalian, ambil suasana luar, balik main. Jangan duduk di Sungai Kedah. Ni dah duit banyak apa semua, pergi tahu mana kau pergi berjalan, pergi tahu mana? Berjalan Guak Tun Said. Guak Tun Said suruh berjalan lah. Jalan buat apa tu? Tuan sekalian, keluar pergi berjalan. Duit banyak, biar je lah. Tak ada masalah tuan sekalian. Untuk apa? Untuk nak ambil. Sebab tu Tuhan kata apa? Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nampak tak? Bertebaranlah kamu di dunia ni untuk nak mencari keredaan Allah Ta'ala. Keluarlah pergi berjalan. Baik. Pasal apa bawa Nabi SAW jalan? Kerana dia menjadi hiburan kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, hiburan kepada Nabi ni banyak. Yang Nabi sedih tu yang pertama pasal apa sedih? Pertama, isteri dia Khadijah meninggal. Sedih lah. Kan kita pun kalau bini meninggal tuan sekalian sedih. Betul tak betul? Bergaduh dengan bini 2 minggu pun, Allahu Akbar, tokak selipar Jepun dah kita pun. Gaduh dengan bini pun tak erti nak buat apa dah kita pun. Bini pula pergi balik rumah anak ke apa ke, duduk sana 2 minggu, telefon pun tak angkat dah. Kan? Penin kita ni. Kira naik motor pun rabat motor orang lah lepas tu.
Jadi pening gitu lah. Baik. Yang pertama, Khadijah meninggal. Yang kedua pasal apa? Pak menakan Nabi SAW meninggal. Siapa dia? Abi Talib. Kan saya pernah baca hadis dulu tuan-tuan sekalian tentang Abi Talib. Macam mana Nabi SAW yang kata Abi Talib ni. Abi Talib tuan-tuan 3 kali puak-puak Quraisy mai jumpa dia. Dia mai pesan kepada Abi Talib. Dia kata, "Lid, hang jaga anak menakan hang elok." Ni, yang pertama dia kata apa ni? Orang pakai duk hingat ni anak menakan hang ni tak apa nak betul. Tuan-tuan, biasalah kan orang duk kata ni, akar umbi ni. Akar umbi lah ni kan, nak menjatuhkan orang. Ni, akar umbi tak suka kat dia ni. Kan, ni, apa nama masyarakat pakai duk hingat kata dia ni tak betul apa semua. Abi Talib dia pesan kepada Nabi Muhammad. Kata nu orang duk hingat kata hang ni duk ajak agama lah apa semua. Hang slow sikit. Nabi Muhammad tak kata apa. Kali kedua pula bila dah akar umbi pula tak apa nak dengar pula kan dia kata ni kami ni pembesar-pembesar berasa tak apa nak syok dengan dia ni. Suruh dia berhenti habaq kepada Abi Talib. Abi Talib pergi habaq kepada Nabi SAW. Ni Muhammad, ni depa hak pembesar-besar ni depa berasa terganggu ni. Kan geng-geng Datuk, geng Tan Sri, geng apa segala ni. Depa ni duk berasa tak syok ni hang duk ajak apa-apa ni. Kan pasal apa tuan sekalian? Pasal kalau Nabi SAW dia bawa agama Islam, habislah pangkat depa ni. Hak mana orang duk sanjung depa, hak salam picung kaki depa. Dalam Islam kata salam tak boleh picung kaki dah. Jadi pangkat darjat depa ni hilanglah pasal bawa mai agama tu. Bila bawa mai agama Nabi Muhammad ni habis tak boleh cari makan lah. Terus dia marah kepada Nabi SAW. Lepas tu habaq kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata tak mau ya, dia buat kerin ya. Kali ketiga, mereka offer kepada Nabi SAW, nak bagi kepada Nabi ni pangkat, nak bagi darjat, nak bagi apa segalanya. Apa kata Nabi? Kalaulah mereka bagi di tangan kiriku matahari, di tangan kananku bulan, nescaya aku tidak akan meninggalkan dakwah ke jalan Allah Ta'ala. Bagilah matahari dengan bulan, belum tara nak ambil Nabi Muhammad kata macam tu. Sampailah mereka mengisytiharkan peperangan mereka nak bunuh Nabi SAW. Late oleh kerana anak menekan hang ni dah buat lebih kat kami ni, kami nak bunuh anak menekan hang. Abu Talib pergi habaq kepada Nabi Muhammad, dia pun nak bunuh hang Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Allah Ta'ala tu ada. Dia nak kata apa? Dengar macam tu Abu Talib berkata, tak apa Muhammad, hang berdakwah lah, aku akan jaga hang. Tuan-tuan nampak tak? Pak menekan jaga dia walaupun pak menekan tidak memeluk Islam. Kita duk pakai hak ni tuan-tuan sekalian. Pakai ayat ni lah, orang kata tu anak dia tu kalau pak dia rajin duk pergi ke masjid apa semua, Allah pak menekan Nabi pun masuk neraka. Kita boleh begitu pula dah. Duk guna ayat gitu, tak apa nak kena kan tuan. Sampailah pak menekan dia meninggal. Yang dia galat sangat-sangat ni ada dua benda. Dia galat sangat-sangat. Yang pertama, pasal pak menekan dia meninggal tak ada nak sebut kalimah la ilaha illallah. Hang jaga dah aku ni. Macam itulah Muhammad dia rasa, Nabi Muhammad rasa macam itulah. Hang jaga aku, hang bagi tempat kat aku nak mengajar, hang bagi tempat kat aku nak dakwah. Orang kacau aku ni ada hang, orang tak berani nak jentik aku langsung. Nabi Muhammad, tiba-tiba hang tak masuk Islam, Allah sayang sangat-sangat dah. Tuan nampak tak? Tuan, kok kita apa ada? Bukan belah sungai Kedak ni, belah sungai Bedak tu. Bukan Kedak, Bedak. Mai ke masjid tuan-tuan sekalian, Allah kalau kenuri kenara apa semua dia duk buat tuan-tuan sekalian, buat dah sampailah satu hari tapi tak pernah duk main semayang ni, tak pernah duk jijak kaki dalam masjid ni. Jumaat tak pernah nampak, tapi lepas Jumaat orang kata buat kenuri dia ada, dia tukang duk kacau apa nama ni, kacau dua-dua ke apa kah, ada jenis macam ni. Habang je kata ni ada orang meninggal. Tuan-tuan, dia boleh tengah malam, dia boleh terjun pergi ambil cangkui tanah tu. Tengah malam. Nak abang kata bagus sangat dia ni. Sayang sangat-sangat dekat dia ni. Dengan masjid dia cukup jaga. Semayang haram ke tak? Tu kasar bahasa tu. Tak masuk ke masjid tuan sekalian. Orang semayang tarawih dia duk puluh, duk pergi letak pinggan tu lagi nak moreh pula. Tu kerja dia lah tu. Habis orang bekat balik lagi dia duk mop lah apa semua. Tak semayang. Ada tak ada sungai Kedak ni? Tak ada. Kan sungai Bedak sejuk tu ada. Tuan-tuan, nak jadi cerita, tiba-tiba ada satu hari lah. Dia masuk dalam ni, dia masuk ni. Boleh masuk dalam, kita duk kata tak pernah masuk dia ni dalam apa nama dalam ruang solat ni. Dia masuk lagu nak semayang dah tuan-tuan sekalian. Dia keluar balik, tiba-tiba lincin, dah hujan tadi. Lincin jatuh mati. Kita kata apa dia? Sayang aku galat sungguh. Kita kata gitu.
Aku ralat sungguhlah dia ni. Dia dengan masjid dia bagus. Malam tu dia nak semayang dah maghrib. Dia keluar lincin jatuh mati pula. Ralat semua aku. Nampak tak sekalian? Kita ralat. Dia tak tahu jadi apa. Tik lalat ke apakah. Macam itulah Nabi Muhammad. Dia rasa pak menekan itu Allah sikit lagi nak masuk Islam, sikit lagi ni dia pun pergi jumpa pak menekan dia waktu dalam keadaan azab tu. Dia kata, ya ammi, wahai bapa menekanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka indallah. Sebutlah la ilaha illallah. Kalimah ni lah yang akan perlukan di sisi Allah Ta'ala. Aku jadi penjamin akan masukkan hang ke dalam syurga, wahai pak menekanku, wahai pakcik aku. Abu Jahal waktu tu duk ada tuan sekalian kan, Pak Long Hal dia duk ada orang tu. Pak Long Hal dengan siapa seorang kita duk ada orang tu. Daripada kata delete, hang duk ikut agama anak menekan hang kanyak ni buat apa? Kan? No, agama Abdul Muttalib tu betul dah kita pakai tu sudahlah. Tu saya duk tukar-tukar lah garut apa semua ni. Lepas tu apa kata Abu Talib? Dia pun kalih-kalih kepada Nabi Muhammad, dia geleng kepala. Dalam riwayat lain dia kata apa? Dia kata aku tetap dengan millata Abdul Muttalib, aku tetap dengan agama Abu Talib. Dia meninggal, Nabi Muhammad galak semua. Sedih yang pertama. Yang kedua, pasal apa yang dia galak dengan kematian Nabi Talib? Pasal pengganti dia adalah Abu Jahal. Abu Talib ni tuan-tuan sekalian, dia ni di antara pembesar Quraisy waktu tu. Tapi dia lembut dengan Nabi Muhammad. Waktu tu Nabi Muhammad, dia bagi permit Nabi Muhammad nak buat kuliah apa semua. SOP dia tak kacau. Tu SOP tu. Dia buka kuliah apa semua. Tiba-tiba Abu Jahal naik. Abu Jahal naik tuan-tuan sekalian. Dia lancarkan PKPD. Faham tuan sekalian? Diperketatkan SOP. Sebab pada zaman Abu Talib, tuan-tuan sekalian, sebelum tu Sayyidina Abu Bakar, orang panggil polisi dalam pemerintahan pembesar Quraisy waktu tu. Sayyidina Abu Bakar pernah pergi minta kepada Abu Talib, pembesar Quraisy, untuk depa nak bina masjid. Pasal depa nak semayang di Masjidil Haram, depa duk kena kacau. Depa minta nak bina masjid. Tiba-tiba pembesar-pembesar Quraisy ni pakat duk bincang sama-sama depa. Tak boleh, kalau dia bagi dia ni buat buka masjid, habis jahanam pergi kita. Tapi dia bagi syarat apa? Ada dalam tu, saya pun lupa nama apa dalam tu. Ada seorang tu dia kenal Abu Bakar. Dia kata Abu Bakar ni lah banyak tolong orang miskin di kalangan kita. Walaupun dia ni agama bukan macam agama kita, tapi dia tolong orang miskin. Abu Bakar ni lah dia banyak membantu kita. Abu Bakar ni lah dia baik dengan kita. Bagi pilah. Jadi depa buat kesepakatan, depa kata boleh, tetapi dengan syarat buat di rumah dia masjid tu. Maknanya hang nak semayang, hang nak buat kuliah apa dalam rumah hang, di luar tak boleh. Kira haji lah macam tu pun. Boleh faham tuan sekalian? Kita pun dulu kena PKPD tuan sekalian. Boleh semayang lah rumah kita duk hingar apa? Walaupun masjid tutup, di rumah boleh semayang tak? Tak apa nak buat angguk. Boleh semayang, duk marah buat apa? Apa depa ni nak jadi semua Yahudi pun. Nak jadi Yahudi ke apa, tak bagi orang semayang? Hang di rumah hang tak semayang ke? Tu soalan dia tu. Duk kira nak main semayang ke masjid ni. Dia kata semayang di rumah, tapi payah aku berhabis-habis angkat semayang apa semua. Bini aku hampak ke jadah dua, aku nak jadi imam. Aku tak boleh jadi imam ketak lutut. Dia kata pernah 3-4 kali dia kata nak semayang subuh, bagi tu tiba-tiba pergi jadi tarawih. Dah sedar-sedar 21 rakaat dah. Bini dia kata ada lagi ke rakaat? Bini pula pergi tanya dia. Tuan sekalian, tu yang dia mai ke masjid tu, duk honggak pintu masjid waktu kena tutup dulu. Kan? Tu ceritanya saja lawak tuan sekalian. Jadi zaman tu, jadi Nabi Muhammad dia duk risau yang tu. Bila naik Abu Jahal tuan-tuan sekalian, yang itulah tuan-tuan pernah dengar terjadinya boikot, terjadinya PKPD, diperketatkan waktu tu. Kan? Yang jadi sekatan ekonomi selama 3 tahun. Sampai ada di kalangan sahabat Nabi sampai pecah-pecah mulut pasal apa? Duk makan daun-daun kering tuan-tuan sekalian. Duit ada tapi tak boleh beli. Depa boikot daripada segi ekonomi. Depa pegang ekonomi tuan-tuan sekalian. Gonggong pegang pembesar-pembesar Quraisy ni. Depa pegang ekonomi. Kalau Islam mai, orang Islam mai nak beli kat hangpa jangan layan. Walaupun duit dia tu sama macam duit kita, jangan layan pasal dia ni bukan orang kita. Kan? Jadi jangan layan. Mai tunjuk duit dia tak bagi tuan sekalian. Tapi dalam-dalam macam tu pun ada golongan-golongan Quraisy yang berbesar hati tuan sekalian. Depa tengok tak gamak sangat, tengok ramai yang meninggal, tengok ramai yang kelaparan apa semua ni,
Jadi mereka pun ada 2-3 orang ni yang hak kaya-kaya ni, tapi mereka ni hati lunak, orang kafir ni tuan-tuan sekalian. Walaupun kadang-kadang hati dia dia tak Islam, tapi ada juga bagus yang kita, ada. Dia tak agama tuan sekalian. Bila dia tengok macam mana Palestin duk kena, sahabat kita duk kena, dia antara duk lawan juga. Bukan semua tuan sekalian, bukan semua. Kan ada lah 2-3 orang yang macam tu. Jadi mereka buat macam mana? Mereka ambil unta, mereka ikat unta tu dengan makanan apa semua tuan sekalian. Mereka tibai bungkuk unta tu. Jadi bila tibai ni unta ni lari, jatuh habis makanan tu dalam perkampungan orang Islam waktu tu. Jadi orang Islam pun bolehlah ambil makanan, sebab nak pergi hantar terus tak boleh. Sebab PKPD ada waktu tu. Kan? Mereka bubuh macam-macam lah. So apa? Kena tak boleh rentas negeri. Kan? Cerita dia macam tu nak bagi tuan-tuan faham. Tuan-tuan marah kat saya pula. Okay? Kan? Baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah, naik Abu Jahal, yang tu yang dia duduk siksa habis semua. Dia siksa Bilal bin Rabah. Kamu dah dengar tuan sekalian? Dia bunuh Sumayyah. Abu Jahal ni tuan-tuan, Jahal ni adalah gelaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Nama dia Umar ibnu Hisham. Nama dia Umar ibnu Hisham. Dia ni tuan-tuan, sebenarnya dia bukan jahal. Dia ni orang yang abqari, orang yang genius, orang yang cerdik. Pasal umur 15 tahun dia boleh duduk dalam mesyuarat orang tua-tua. Kita tuan-tuan hak baru ni tuan-tuan mesyuarat, ada tak budak umur 15 tahun duduk berhujah dengan tuan-tuan? Kan? Ada? Tak ada tuan sekalian. Umur 15 tahun dia kata, saya sokong, pam, kena sepak kepala, hampir balik. Hang kacau tuan ni buat apa? Dah umur 15 tahun tuan-tuan sekalian, dia boleh duduk berhujah dengan pok-pok besar Quraisy ni. Sebab tu dia cerdik. Tapi pasal apa lekat gelaran Abu Jahal? Pasal apa tuan sekalian? Orang cerdik ni walaupun otak dia cerdik, tapi sebenarnya jahil, tak erti apa. Dia tak erti tuan sekalian. Tak apa nak kena yang buat tuan ni pun. Kan? Orang hak cerdik ni hak ada. Ni kata kat orang dah ni. Kan? Yang ada CJ bertingkat-tingkat tuan. Kadang-kadang kita fikir, hang ni cerdik ke? Dah banyak universiti dah hang duk mengaji apa semua ni, tapi bila hang tak apa nak cerdik juga hang pun. Nak dibandingkan kita yang tak ada apa ni, SPM pun tak ada, SRP pun tak lulus. Nampak tuan sekalian? Dia ni lagi cerdik daripada kawan tu. Contoh dia macam tu. Pasal apa yang Nabi kata dia ni Abu Jahal, orang yang jahil walaupun dia ni cerdik? Sebab dia boleh bunuh yang dikatakan Sumayyah, dia bunuh dia bunuh Yasir. Tuan-tuan sekalian, Sumayyah perempuan yang tak tahu apa, yang dia ni Islam, tiba-tiba dia hak cerdik, dia pi jolok kemaluan Sumayyah menggunakan, orang kata apa, menggunakan tombak tuan-tuan sekalian, daripada kemaluan tembus kot mulut tu. Nabi Muhammad tengok hang ni kata cerdik, tapi dalam bab ni hang tak cerdik. Hang sanggup pi bunuh orang macam ni. Hang nak menafikan tak bagi depa ikut agama aku, tapi hang buat cara macam ni. Nampak dia duk fikir tu. Tuan-tuan, kadang-kadang orang cerdik ni dia fikir ni tak lepas mana pun. Tentulah. Sebab tu gelaran tu diberikan kepada Abu Jahal. Naik Abu Jahal tuan-tuan, memang betul dia buat. Bilal bin Rabah duk kena seksa. Lepas tu Ammar bin Yasir, banyak lagi lah sahabat-sahabat Nabi duk kena seksa. Kan? Naik dia, itulah yang terjadi. Yang ni yang Nabi SAW cukup takut tuan-tuan. Galat sangat Nabi. Jadi bila Nabi bersedih macam itulah, Allah Subhanahu Wa Taala pun menghiburkan Nabi SAW di antara dia dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebenarnya hiburan tu sebelum tu dah ada dah. Tuan-tuan sekalian. Iaitulah Nabi SAW disuruh berdakwah kepada golongan jin. Kan Nabi SAW waktu tu sembahyang subuh, Nabi membaca surah Ar-Rahman. Tiba-tiba golongan jin ni tuan-tuan sekalian pakat duk terbang ni. Mereka terbang, mereka dengar surah Ar-Rahman berhenti tuan-tuan sekalian di masjid tu. Mereka dengar apa yang Muhammad baca ni. Mereka dengar rasa seronok, pakat turun rasa seronok. Sehinggalah mereka berbaiat kepada Nabi SAW. Yang tu pujuk sikitlah hati tuan sekalian, pujuk. Kan Nabi pun berdakwah kepada golongan jin. Nabi bawa sahabat dia, antara dia Abu Hurairah. Nabi bawa sahabat dia tu, Nabi buat garis tu, Abu Hurairah hang duduk dalam ni, hang jangan keluar. Lepas tu Nabi pun keluar. Abu Hurairah kata, aku nampak tu ni, nampak dekat Nabi ni penuh sopangan ribut tu. Sayap tu dia nampak. Nabi SAW berdakwah kepada jin tuan-tuan sekalian. Itu di antara hiburan jugalah kepada Nabi SAW. Tapi tuan-tuan kalau bersedih jangan nak bawa pergi tunjuk cerita hantu pula.
Kan kata ustaz kata malam tu kalau sejih pi jumpa Tok Bomo kau nampak hantu ke apa. Kalau kan macam-macam TikTok tuan sekalian. Buat TikTok ada hantu duk tengok kau cermin. Betul tak? Ada hantu duk ketuk cermin. Buat lagu tu lah hiburan tuan sekalian. Hak tu semua karut marut belaka tu. Yang kedua dengan dibawa Nabi SAW di Isra' dan Mi'raj kan. Baik tuan-tuan. Dua perkataan Isra' dan Mi'raj. Satu maksud dia diperjalankan pada waktu malam Isra'. Baik. Apa yang jadi? Yang kedua tuan-tuan sekalian disebut sebagai Mi'raj. Mi'raj ni apa? Mi'raj ni daripada Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha sampailah kepada Hadratul Quds. Jumpa Allah Subhanahu wa taala. Yang tu Mi'raj. Mi'raj ni dalam bahasa Arab disebut sebagai tangga. Mi'raj tu tangga tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi duduk atas tangga tu, Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan sekalian. Ketika mana Nabi SAW, kita nak undi korban ni. Tak apa nak undi pukul 12 jangan pukul 12. Tuan-tuan tak apalah kambing duk senyumlah dalam perut. Kan saya tik kambing ni lah. Baik tuan, sikit-sikit insya-Allah. Ketika mana dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu, sebelum Nabi nak dibawa, orang kata apa? Nak dibawa oleh Jibril alaihi salam. Dan dalam kitab Kifayatul Muhtaj ini tuan-tuan sekalian, dia menyatakan bahawa Israfil pun ikut tuan-tuan sekalian. Tapi cerita Israfil ni dia tak banyak cakap, dia diam, dia ikut Nabi SAW dengan Jibril alaihi salam. Baik. Ketika mana borak yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Borak ni tuan-tuan sekalian, dia ni lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada bagal. Yang kata borak ni. Dalam hadis ada disebutkan. Dan borak ni kalau ikut cerita tafsir tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Dia binatang syurga. Sekali dia melangkah tuan-tuan sejauh mata memandang. Dan borak ni bila habang kata dia di antara borak-borak yang dipilih lah. Dia di antara borak-borak yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Pilih dia. Pasal apa? Ni ada kekasih aku nak naik hang ni. Borak tu tuan-tuan disebutkan yang ni riwayat ni kan jadi pertikaian para ulama jugalah. 2 minggu tuan-tuan sekalian tak makan tak minum yang kita borak ni. Pasal apa? Pasal dia rindu sangat siapa kekasih Allah Ta'ala yang nak naik aku ni. Ni di kalangan borak-borak ni tuan-tuan sekalian. Lepas tu bok mai jumpa Nabi SAW. Dia tak kenal Nabi. Bila Nabi pergi duduk dekat dia lari daripada Nabi. Tiba-tiba Jibril kata, wahai borak, hang tahu tak siapa ni? Ni kekasih Allah Ta'ala yang dijanjikan nak bagi ke hang. Barulah dia berasa malu sangat-sangat duk buat tingkah depan Nabi SAW. Allahu Akbar. Tuan-tuan nampak tak menentang borak ni? Kan? Malu. Dengan Nabi malu, dengan Allah Ta'ala lagi dia malu. Kita ni hak bukan borak ni. Dengan Tuhan pun tak malu, dengan Nabi lagi tak malu. Betul-betul sekalian? Tengah duk bergaduh, orang kata sallu ala Nabi, bergaduh apalah, selawatlah hampa kata Nabi. Dia kata selawat melawat. Dia kata dia boboh kita lagi. Kan? Orang Arab dia ni kalau dengar tengah duk bergaduh, salli ala Nabi, hampa bergaduh apa? Depa pun terus berhenti bergaduh. Tuan sekalian, yang kata orang Arab ni. Orang Sungai Kedah tengah duk bergaduh terang. Selawat dia ambil kawat dia balun belakang kita. Nak kawat sangat. Tuan-tuan, naiklah borak tu. Dan cerita sebelum tu dibawa pergi ke belah dada apa semua yang tu panjang punya cerita. Saya nak ambil beberapa peristiwa lah yang disebutkan dan ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Antara ada riwayat daripada Ibnu Abi Hatim daripada Anas bin Malik. Waktu naik atas borak tu Nabi SAW tuan-tuan sekalian, dia berjumpa dengan malaikat Malik. Kan dalam hadis ni, bila jumpa dengan malaikat Malik itu bagi salam kepada Nabi SAW. Kan? Lepas tu senyum tak pun. Kan? Lepas tu Nabi SAW dia tanya Jibril, siapa ni dia ni? Bagi salam kat aku tapi tak senyum pun. Jibril kata, hadha sahibun nar, hadha Malik sahibun nar. Muhammad, kalau hang nak tahu, inilah Malik, dia ni penjaga api neraka. Dia tak pernah, sepanjang Allah Ta'ala jadikan dia tidak pernah tertawa. Sejak diciptakan Tuhan, dia tak pernah gelak. Kalau dia pernah senyum, dia pernah gelak, nescaya kepada engkau juga dia akan gelak dan senyum. Kan? Maknanya apa tuan-tuan? Kalau kita jenis muka keras sangat tu, adik-beradik malaikat Malik lah lebih kurang.
Korang muka salam orang senyum benda. Tak tahu tuan sekalian. Dia adik-beradik Malik ke apa, tak tahu, kita tak tahu. Baik, itu satu. Lepas tu pula di muka malaikat Malik ni sering nampak kemarahan di muka dia. Dia kira nak marah orang. Iyalah, jaga pintu neraka. Tuan sekalian. Kan kita pun kalau jaga pintu penjara sudahlah. Mana ada muka manis betul tak? Hak mana duk jaga pintu penjara? Yang nombor satu misal mau duk bertarin. Yang tu aja. Kalau nak muka manis-manis jangan duk jaga pintu neraka, pintu penjara, jaga masjid. Yang jadi pelik, hak jaga masjid lebih daripada jaga pintu penjara lagi. Kan, duk masjid ni nampak budak, "Hei, buat elok oi." Marah kat budak tu, budak kata, "Dia ni malaikat Malik ke siapa ayah?" Ayah dia kata memang dia nama Haji Malik je, tapi tak tahu malaikat Malik ke apa, kan? Marah tuan sekalian, tak kena marah. Jangan, lembutlah sikit orang nak main ke masjid. Hak viral tadi kan, tuan-tuan puasa nak tadi lah, handphone ni lah ni tuan sekalian, viral tadi di TikTok. Ada satu budak kan, Pak Haji tu lebih tampak muka budak tu 3-4 kali. Jadi saya pun duk baca. Oh, pasal kena tampak ni bukan pasal apa. Budak tu dia tolong pergi kutip duit macam mana tu dalam tabung masjid tu. Dia nak bagi kepada jawatankuasa. Adalah di kalangan jawatankuasa tu yang suruh dia, kata hamai Sat, hampir tu ambil duit Sat. Pak Long ni memang tak tanya terus dah. Duk nampak budak tu duk main tabung. Duk ingatkan budak ni nak balas duit dah. Dia panggil, dia cukup, dia sepak terus tuan sekalian. Naya tuan sekalian. Saya rasa budak tu kalau kena di Sungai Kedah, dia pakai semayang dia matang untuk labu lepas ni. Dia tak dia kata, panggil, hang nak main duit apa? Dia tak ada, pak cik tu suruh, hang jangan nak bohong. Tengok kawan ni suruh. Allah, baru tadi tuan sekalian. Tuan-tuan ada handphone tak? Tak? Kata pakai handphone dah lah ni. Tiga-tiga sekupang mana boleh, kan? Mana boleh tengok. Allahu Akbar. Baik. Lepas tu pula apa lagi yang ditunjukkan kepada Nabi SAW? Iaitulah ditunjukkan orang yang bercucuk tanam. Langsung hari tu juga dia memetik hasil dia. Dia tanam terus naik pokok buat keluar buah. Tanam naik pokok buat keluar buah. Lepas tu Nabi tanya kepada Jibril, mereka ni siapa? Jibril kata mereka itu adalah pejuang Allah Ta'ala yang balasan mereka itu dilipat kali gandakan sebanyak 700 kali. Dan hadis ni disebut oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al-Bazzar dan juga Al-Baihaqi. Hadis ni riwayat Imam Abu Hurairah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saba ayat 39, "Wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apa yang tuan-tuan belanjakan, tuan-tuan, sikit kita belanjakan 700 kali Allah Ta'ala balas mereka kita. 700 kali. Ambillah kesempatan ni tuan-tuan sekalian. Kita tak tahu bilakah waktu kita. Kita dengar almarhum Haji Nasir kita kan tuan sekalian. Duk mengaji selalu, jumpa dengan saya apa semua duk mengaji. Allah Ta'ala dah ambil nyawa dia dulu dah. Kan? Kita pun kita ambil lah yang tibar macam tu. Mungkin esok lusa kita pula. Tuan sekalian. Jadi, adakah amalan-amalan hak kita ni cukup kita nak pergi ke sana? Itu soalan dia tu. Jadi bila tak cukup, tuan-tuan dengar malam ni, dengan bersedekah, dengan berjuang fi sabilillah. Tuan-tuan, berjuang fi sabilillah ni macam mana? Tuan-tuan mengaji ni berjuang fi sabilillah lah ni. Kan? Kalau ada apa-apa orang minta tolong apa semua, niat diri kepada Allah, itu di antara berjuang fi sabilillah lah tu. Itu cerita dia. Kita mempertahankan Islam, itu perjuang fi sabilillah. Macam mana lah tuan-tuan sekalian bila tuan-tuan dengar isu. Tuan-tuan tahu isu semasa ni apa dia? Yang kes ada 3 budak, anak India tuan sekalian. Anak India tu. Pak dia kena tahan dalam lokap. Kan hari ni mahkamah suruh apa? Suruh kembalikan 3 ni kepada mak dia. Kan cerita itu tu. Jadi kembalikan kepada mak dia ni pasal apa? Mak dia nak ambil, yang dituntut tu apa? Supaya Islam dia tu tidak dikira. Budak-budak ni umur 12 sampai umur 14. Depa ni memang nak Islam. Memang Islam, depa syok cara Islam ni. Tuan-tuan, nampak tak? Allahu Akbar. 3 budak ni menggemparkan Malaysia. Kita duduk di Sungai Kedah ni duk nganga tak habis-habis lagi. Tidak. Ni akidah kita ni tuan-tuan. Apa perasaan tuan-tuan sekalian? Nak angkat barang ke? Angkat barang apa kan? Nak langkah longkang pun tuan-tuan sekalian duk berasa longkang jauh lagi. Betul tak? Tak pun duk berasa jauh tu, longkang jauh. Langkah datang ni tuan sekalian. Kan? Tak larat dah kita pun dengar macam. Patutnya mendidih kita ni, mendidih ni. Pasal apa? Islam orang buat lebih kurang macam ni. Tuan-tuan ingat dulu, waktu tuan-tuan ada, saya tak ada ikut waktu tu. Cerita apa? Natrah dulu ni. Kan waktu tu hingat cerita Natrah, lepas tu cerita pula Azlina Jailani ataupun dikenali sebagai Lina Joy.
Tuan sekalian, yang keluar daripada Islam. Allahu akbar. Berapa ramai lagi yang keluar daripada Islam, lepas tu depa pula lawan pula Islam. Kan nak tunjuk pula bulan puasa kami nak makan depan orang apa nama ni yang kata Islam. Orang Islam tuan sekalian. Bila keluar daripada Islam, lawan pula Islam. Allahu akbar. Kita takut benda tu. Kat kita tak apalah, alhamdulillah tuan sekalian. Kan tapi itu pun belum tentu lagi. Belum tentu lagi tuan sekalian. Ni anak-anak kita apa semua ni. Yang ni yang kita takut. Yang terjadi kepada Azlina, Pak Azlina Joel yang kata pak dia pun untuk imam ke apa kalau tak silap saya. Nampak tak? Pak dia pun berasa, Allah, aku didik anak aku sekian-sekian macam ni bagus apa semua, tiba-tiba keluar daripada Islam. Woi tuan-tuan, Naya, kalau kita kena macam tu, tak tahu lah. Allah, na'udzubillah, banyak-banyaklah kita minta. Tak mau duk tuding jari kat siapa sebab saya pun ada anak, saya tak berani nak kata tuan sekalian. Kan balik-balik mai, abang kata ayah, kan saya ni tak Islam dah ya. Mampu kita nak kata apa? Balik mai, aku tengok hang tak semayang pun ni. Dia kata cuti dah. Cuti apa dekat 3 bulan dah. Anak perempuan, contoh kalau anak perempuan cuti apa dekat 3 bulan dah. Dia kata lah, terang ayah, saya pun tak nak berani nak sembunyi, tak mau sembunyi ya. Sakit kepala sembunyi-sembunyi. Sebenarnya saya dah keluar daripada Islam ya. Dia angkat baju, dia tunjuk tanda cross ke apa kat kita. Kita nak kata apa tuan sekalian? Nak perambat dia ke? Allah dia kata perambat. Saya balik mai ni pun bukan saya nak balik, ayah suruh saya balik. Duk teringat kat cucu lah apa semua. Kita nak kata apa waktu tu? Nak pergi jumpa siapa? Nak main teriak nak jumpa saya. Saya lari lagi awal lagi. Nak pergi jumpa siapa? Nak talah pergi kat pengurusi ke? Pengurusi nak boleh buat apa? Nak talah pergi tang mana? Tuan-tuan nak abang kat siapa ni? Anak aku jadi lagu ni nak abang kat siapa? Ya Allah. Yang ni yang kita takut. Wallahiyazubillah. Dan jangan duk tuding jari kat orang, pakat-pakat kita berbetul yang tu lah. Pakat berbetul tuan sekalian. Baik. Lepas tu pula siapa lagi Nabi SAW jumpa? Nabi jumpa bidadari dan dayang-dayang penduduk syurga. Yang ni syok sikit dengar. Betul tak betul? Kan? Lepas tu Nabi Jibril alaihissalam kata kepada Nabi, ya Muhammad, apakah kamu telah minta Tuhan agar diperlihatkan bidadari syurga? Kan? Jibril tanya Nabi Muhammad, ni Muhammad, minta kat Tuhan tak kata nak usia bidadari sikit? Kan Jibril pun. Lepas tu Rasul pun jawab, ya aku pun minta nak tengok macam mana yang kata bidadari tu. Tiba-tiba waktu tu tuan sekalian, Nabi SAW diberi salam oleh bidadari yang ada di sebongkah batu di situ. Hadis ni riwayat riwayat Ibnu Abi Hatim daripada Anas bin Malik. Depa ni pakat pergi bagi salam kepada Nabi SAW. Nabi tanya, hampa ni siapa? Nabi kata, depa kata, kami adalah wanita-wanita terbaik, bidadari yang siap menemani orang-orang yang baik, orang-orang yang suka menyucikan diri, melaksanakan kewajipan. Mereka nanti akan kekal bersama dengan kami. Allahu akbar. Tuan-tuan dengar ni, moduk rakam. Boh TikTok lah saya ni. Rakam saya ni hantar boh dalam grup tuan sekalian. Kat ni apa saya sebut ni. Ni pun nak abang kat mak hamba ni. Wah kemai. Mak hamba yang buat lebih kurang kat aku ni, bidadari duk tunggu aku di syurga. Tapak kaki dia terajang mekot belakang. Pandai bercakap mak dia dah orang tua ni. Jadi seorang hari tu kan cerita hari tu punya. Allahu akbar. Berani ke? Kan cerita lah kereta buat lebih kurang kat aku. Bidadari tunggu aku tu. Terajang kita terkeluar kereta tuan sekalian. Hang balik dah dengan bidadari hang. Beribuh tu kat kita. Habis tuan sekalian. Berani tuan nak cerita ni balik rumah saya ke tak? Tobat, saya pun tak. Cerita lah ni saja baca filah hadis kan. Tapi bidadari ni disediakan bagi siapa? Bagi orang yang jaga diri dia, bagi orang yang jaga penglihatan dia. Kan? Tuan-tuan, dalam hadis ni bila dikupas balik, rupanya bidadari yang menjadi ketua bidadari tu siapa? Isteri kita ada atas dunia ni lah. Dia tu lah ketua bidadari. Cuma abang kat dia, hang mau jadi ketua bidadari, jangan duk tegas sangat. Hang bukan ketua singa, abang lah. Kan, nak ketua bidadari, buat cara bidadari. Dia lah jadi ketua bidadari. Duk atas tu tak ada nak cemburu apa semua, tak ada. Macam lah ni cemburu lah, betul tak betul? Duk atas tu tak ada nak cemburu, dia cemburu apa semua pakai duk ada dah. Kita kejit mata kat bidadari lain pun dia pun tak nak kisah kan. Ni cubalah duk kejit mata waktu lah ni kan, dekat penjual ulam ke apa ke di nak menaga tu, pegang-pegang ulam kejit mata sedih. Tuan-tuan boleh getah lah. Boleh getah. Baik, lepas tu apa lagi tuan sekalian? Bau yang wangi. Nabi SAW bau yang wangi, iaitu dia kata dalam ni dia kata apa? Ketika di Isra' Mi'raj kan, aku mencium bau yang sangat wangi dan harum. Aku bertanya, bau apakah ini? Lalu bau ini disebutkan oleh
oleh Jibril alaihissalam, dia adalah bau kubuk masyitah, tukang sikat Nabi, tukang sikat anak Fir'aun. Tukang sikat anak Fir'aun. Hadis ni riwayat Imam Ahmad, Nasai, Bazar, dan diriwayatkan oleh oleh Ibnu Abbas. Kan, cerita masyitah ni tuan-tuan pun faham cerita masyitah ni yang saya tak mau dah, atau tak mau cerita lah tu. Baik, seterusnya pahala memberikan pinjaman bagi hutang ke orang. Bagi hutang ke orang. Nabi SAW dia melihat tulisan yang tergantung di pintu syurga. Pintu syurga Nabi lalu. Tulisan tu tulis sedekah akan dapat 10 kali ganda pahala. Siapa yang sedekah digandakan dengan 10 kali. Siapa yang bagi pinjaman digandakan dengan 18 kali. Siapa yang bagi hutang dapat 18, siapa yang bagi sedekah dapat 10. Yang mana banyak tuan sekalian? Bagi hutang lagi banyak. Betul. Kan? Lepas tu Rasulullah tanya Jibril, pasal apa yang bagi hutang lebih besar daripada sedekah? Jibril kata, kerana peminta ketika mana meminta kepada orang, terkadang dia tak ada, kan, dia duk minta-minta ke orang tu mungkin benda tu tak menjadi keperluan kat dia. Dia duit duk dalam paket tapi duk suar tangan, kita pun tengok nampak ni kita sedekah kat dia. Padahal dia tak guna sangat pun benda tu, tak perlu sangat pun. Tetapi kalau orang yang nak pinjam, nak berhutang, maknanya dia tak ada dekat dia. Pasal tu dia berhutang. Dia tak ada, dia perlu sangat-sangat. Dan hadis ni riwayat Ibnu Majah, Tirmizi dan juga Ibnu Abi Hatim, tuan-tuan sekalian, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kan. Jadi nak bagi hutang pun pada-pada lah. Jangan lepas ni jadi semua bagi hutang ke orang. Apalah. Hutang ni tuan-tuan sekalian, orang hak berhutang, dia akan lupa hutang dia. Kan? Kita hak bagi hutang, kita ingat. Kan? Kita ada minta kita main hutang 5,000, dia aku bayar kita. Kan? Kita pun bagi. Lepas tu lepas tu, aku hutang tu berapa ribu tu. Dia buat lupa lah. Lagu tu. Faham tak tuan sekalian? Bukan kita ni ingat, tapi dia pun buat lupa. Tuan sekalian, dia buat lupa. Kita pun duk ingat. Tak ada hutang kot, renyah tu renyah tu dia. Baik, seterusnya Bilal si tukang azan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Hadis ni tentang hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Nuaim dan Ibnu Mardawai. Nabi SAW ketika mana dia melalui syurga, dia mendengar suara sayup-sayup. Dia dengar suara sayup ya tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pernah dengar kan? Dengar hadis cerita tentang tapak kaki Bilal ke apa? Betul tak? Kita dengar tapak kaki Bilal apa semua. Hadis tu pun dia orang kata ada pertikaian di kalangan para ulama lah, kan. Tapi hadis ni jelas. Pasal Nabi dengar suara sayup-sayup. Nabi tanya Jibril, suara siapa sayup-sayup tu? Jibril kata itu adalah suara Bilal. Jibril kata, suara Bilal? Suara muazzin. Nabi kata suara dia sampai ke sini. Pasal apa sampai ke sini tuan-tuan? Kerana ikhlasnya dia. Kan? Dia bukan kira sedap, tapi ikhlasnya dia melaungkan azan. Kan, kita pun azan bila macam mana pun janji sampai kepada orang boleh main tuan-tuan. Ikhlas kita dalam melaungkan azan. Baik, saya nak sebut ada 2-3 benda lagi. 2-3 benda tuan sekalian. Seterusnya siksaan bagi pengumpat. Yang ni tuan-tuan boleh dengar selalu dah, orang yang berkuku tajam, dia duk cakap-cakap muka depa, duk cakap-cakap dada depa. Yang ni riwayat daripada hadis riwayat Imam Ahmad tuan-tuan sekalian. Hadis ni nak abang-abang depa duk cakap-cakap. Bila Nabi SAW tanya Jibril, siapa depa duk cakap-cakap ni? Jibril kata depa adalah orang yang suka duduk membuka aib, suka duduk mengumpat di kalangan saudara-saudara depa. Yang ni kita takut sebab Nabi SAW yang menyebutkan benda ni. Lepas tu siksaan bagi orang-orang yang memakan riba ataupun makan benda-benda yang haram. Nabi SAW tengok depa tuan-tuan sekalian duk berenang dalam lautan darah, kan, berenang lautan darah. Tuan-tuan, hadis ni Isra Syekh Mutawalli Sya'rawi dia kata apa? Dia kata pasal apa depa tu berenang dalam darah? Itu cerita dia tu. Pasal apa disebut berenang dalam darah? Yang pertama tuan-tuan sekalian, darah ni pekat satu. Bila berenang dalam darah kan susah, betul tak? Tak susah tuan-tuan. Yang ketiga, nak abang kata apa? Makanan yang haram yang kita makan itu akan menjadi darah daging. Sebab tu Nabi berenang dalam darah tu akan jadi darah daging. Dan darah kita tuan-tuan, dia berfungsi ketika mana duduk dalam badan. Tapi kalau tuan-tuan balik kerat, lepas tu tuan-tuan duk perah pula pibuh lancawan, lepas tu tak boleh guna lah darah tu. Dia akan jadi busuk, betul tak betul? Macam kita sembelih kerbau, sembelih lembu, tuan-tuan sembelih kambing tadi ni. Kan? Mula-mula dia keluar tu kena tuan sekalian, bau okey lagi.
Esok tuan-tuan pergi bau tengok tempat hak darah turun tu. Allah, dia bau dengan hanyak, dia bau apa-apa semua. Macam itulah harta haram ketika mana masuk dalam badan kita. Dia akan menjadi darah daging yang hanyak, darah daging yang busuk, darah daging yang kotor, tuan-tuan sekalian. Kalau makan benda-benda yang haram. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW, dia melihat sekelompok orang yang mempunyai perut yang besar sebesar rumah. Perut tu besar. Dalam rumah, dalam perut dia tu ada ulang-ulang yang duk bermain dalam tu. Nabi tanya kepada Jibril, siapa tu mereka ni? Maka Jibril kata, mereka itu adalah orang yang suka makan harta riba. Tuan-tuan, jaga elok, takut jadi perut besar rumah. Yang ni cerita kita di alam akhirat nantilah. Lagi tuan-tuan kata, ustaz, dia ni bukan kata riba, dia ni duk jadi duk buka kedai nombor ekor, perut tak besar rumah pun. Dia buat cerdik lagu tu pula. Duk tengok rumah dia lagi besar. Kan, dia buat pandai lagu tu. Dah, maksud dia tu di akhirat nanti. Baik tuan-tuan, seterusnya siksaan bagi orang yang tidak menunaikan solat. Jaga elok ni. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawai, Bazar, Abu Ya'la, dan hadis riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi SAW nampak orang yang pegang batu, dia hampuk kepala, lepas tu batu elok balik, hampuk kepala pula. Pasal apa tuan sekalian? Nabi tanya Jibril, mereka ini adalah orang-orang yang berat untuk nak menundukkan kepala mereka untuk solat fardu. Kan tuan? Sebab kepala kita lah. Kalau kepala tak mau sembahyang, tak sembahyang. Dan pasal apa kepala tuan sekalian? Nak abang bagi apa? Kita ni sebagai ketua, kepala ni ketua keluarga lah. Kalau ketua keluarga tak sembahyang, agak keluarga nak sembahyang. Yang tu pun nak kena parti juga. Kalau kita tak sembahyang, anak-anak macam mana? Anak-anak bolehlah sembahyang sehari dua, betul tengok pak pun tak sembahyang, mak pun tak sembahyang, dia pun tak sembahyang. Kan? Jadi kepala tuan-tuan sekalian, yang tu yang nak kena jaga. Baik, banyak lagi tuan-tuan sekalian, insya-Allah lah nanti kita ceritalah dalam kuliah-kuliah kita apa semua. Cuma saya nak sebut sikit di sini, perkataan malam. Pasal apa perjalanan itu terjadi pada waktu malam? Yang pertama pasal apa tuan-tuan? Pasal nak bagi mempertebalkan iman kita. Kalau waktu siang orang pakat nampak Nabi berjalan, jadi benda ni tak, orang kata tak jadi ujian lah, betul tak? Tak jadi ujian. Tapi bila waktu malam ni, dia nak kena iman lebih sikit, nak percaya pasal waktu malam. Orang tak nampak. Nabi kata pada waktu malam. Siapa nak nampak tuan sekalian perjalanan pada waktu malam? Kan tu satu. Dan perjalanan pada waktu malam juga, nak abang kata waktu malam adalah waktu untuk kita menyendiri dengan Allah Ta'ala, dekatnya kita dengan Allah Ta'ala pada waktu malam. Dan sebelum kita nak sembahyang subuh, kita sembahyang di rumah mangkit awal, tuan sekalian sembahyang, berzikir kita waktu tu, mengadu diri kita kepada Allah, kita akan rasa dekat kepada Allah. Ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah. Ya Allah, tolong, ya Allah, keluarga aku teruk, ya Allah. Ya Allah, anak-anak tak dengar cakap, ya Allah. Cerita tuan sekalian, ya Allah, orang pakat duk hina aku, ya Allah. Waktu tu kita bermunajat, seolah-olah kita rasa Tuhan dekat sangat dengan kita pada waktu malam. Tuan sekalian, ambillah kesempatan pada waktu malam. Baik, yang seterusnya, waktu malam juga waktu mustajabnya doa. Tuan sekalian, tengah malam. Tengah malam Tuhan dia turun ke langit dunia ni, Tuhan nak dengar. Apa lagi yang nak minta? Minta tuan sekalian. Kita minta, ya Allah, minta kat manusia ni, dia bukan nak bagi sangat, tapi minta kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Tuhan akan bagi. Cuma cara macam mana dia nak bagi tu, hanya dialah yang tahu macam mana. Kita nak minta jadi kaya, sebenarnya tak. Kita ni memerlukan kebahagiaan, tapi cuma kita duk nampak kaya tu bahagia, salah. Tidak sekalian, kita duk nampak macam tu. Allahu Akbar. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pada waktu malam juga adalah malam yang khusyuk untuk beribadat pada waktu malam, nak dibandingkan dengan siang apa semua ni. Dan banyak lagi tuan-tuan cerita waktu malam apa semua ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita. Ala kulli hal, cerita Isra Mi'raj ni nak abang apa? Dia adalah cerita yang menyatakan pada kita Nabi SAW dia nak ambil kefarduan solat tu. Sebab itulah dia ambil di atas. Semayang ni cukup tinggi tuan-tuan sekalian. Dan semayanglah antara benda, antara amalan yang akan dilihat awal-awal semayang. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Awal-awal amalan yang akan dihisap adalah semayang. Kalau elok semayang, eloklah amalan hak lain. Kalau buruk semayang, buruklah amalan hak lain. Boleh faham tak sekalian? Jadi pimpinlah keluarga kita, pimpinlah diri kita untuk semayang. Tekankanlah diri untuk nak semayang.
kerana semayang ini adalah pengikat jiwa kita. Semayang adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah wasiat yang agung yang diberikan oleh Allah taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tuan-tuan? Ha, cukuplah dekat tu. Pukul 12 tak larat dah. Ni pun tuan-tuan pun nampak muka kambing dah semua ni. Dah makan kambing kan, nampak muka kambing, celik mata pun tak larat dah. Tak usahlah pukul 12, jangan duk gagah lah. Kan, jangan duk gagah. Takut lagi balik rumah pukul 12 dia cerah sampai pagi esok. Kan? Dia kata aku duk pisah lena pukul 10. Kan? Lah 10 setengah dah jahanam dah. Kan ada orang dia time dia tu kan. Dia pukul 10 dia lena lah, pukul 10 dia buat muap lah apa semua dah, lena lah pukul 10. Tiba-tiba lajak pukul 12 cerah mata sampai pagi esok. Kan, tak apalah kalau cerah mata sampai pagi esok, takut-takut sampai pagi esok dia pejam terus, kolu terus. Kita tak mau lagu tu. Baik, kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah. Terima kasih banyak kepada pimpinan masjid kerana malam ni kita tukar selera sikit kan, kita duk baca kitab yang malam ni, jadi malam ni kita ceramah Isra' Mi'raj sikit. Untuk saja nak ambil sempena Isra' Mi'raj ni, bagi semangat kat kita untuk sama-sama kita jaga semayang kita tuan-tuan sekalian, jaga amalan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Cukup dekat tu. Sekian dan demikianlah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan, ketelanjuran diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.